Bersama kita dalam program E-Belajar Matematik tingkatan 2, bab 9, Laju dan Pecutan. Bersama anda, Cikgu Rashidah Abdul Ghani dari SMK Canossa Convent Melaka. Hari ini kita akan belajar bab 9, tajuk Laju dan Pecutan. Standard kandungan 9.2 pecutan dan standard pembelajaran adalah 9.2.1 pecutan dan nyah pecutan dan 9.2.2 penukaran unit. Baiklah, mari kita mulakan dengan 9.2.1 menerangkan maksud pecutan dan nyah pecutan sebagai suatu kadar yang melibatkan laju dan masa. Baiklah, lihat kepada gambar tersebut. Pelari pecut akan bermula dari garisan permulaan dan berlepas dari blok permulaan sebaik sahaja bunyi tembakan pistol kedengaran. Laju larian semakin bertambah apabila mereka mula memecut ketika menuju ke garisan penamat. Peningkatan laju terhadap masa dinamakan pecutan. Selepas melepasi garisan penamat, kelajuan berkurang kerana pelari memperlahankan larian mereka. Pengurangan laju terhadap masa dinamakan nyah pecutan. Perubahan laju boleh dikenal pasti dengan menghitung perbezaan di antara laju akhir dan laju awal atau laju akhir tolak laju awal. Sesuatu objek yang bergerak dalam gerakan linear mengikut arah tertentu. Peningkatan kelajuan terhadap masa ialah pecutan dan pengurangan kelajuan terhadap masa pula ialah nyah pecutan. Maka, pecutan dan nyah pecutan ialah kadar yang melibatkan laju dan masa. Maka, rumus untuk mengira pecutan ialah sama dengan perubahan laju atau laju akhir tolak laju awal bahagi masa yang diambil. Mari kita lihat contoh 13. Sebuah kereta lumba memecut daripada keadaan pegun dan mencapai kelajuan 120 km per jam dalam masa 6 saat. Hitungkan pecutannya. Di sini perubahan laju yang terlibat ialah daripada keadaan pegun dan mencapai kelajuan 120 km per jam. Keadaan pegun ialah keadaan di mana objek ataupun kereta lumba itu tidak bergerak. Oleh itu, kelajuan kereta lumba tersebut ialah sifar. Maka, perubahan laju ialah laju akhir iaitu 120 km per jam tolak laju awal iaitu 0 km per jam sama dengan 120 km per jam. Selepas itu, kita akan menukarkan unit 120 km per jam kepada kilometer per saat. Di sini 120 km per jam adalah bersamaan dengan 120 km per 60 darab 60. Ini adalah kerana 1 jam adalah bersamaan dengan 60 minit. Dan 1 minit pula bersamaan dengan 60 saat. Maka 1 jam ditukarkan kepada saat adalah sama dengan 60 darab 60. Maka jawapannya ialah 0.033 km per saat.
Selepas itu kita boleh menghitung pecutannya, iaitu perubahan laju 0.033 km per saat bahagi masa yang diambil, iaitu 6 saat. Dan jawapannya ialah 0.0056 km per saat. Atau anda boleh menulis unitnya seperti ini. Seterusnya contoh 14. Sebuah motosikal bergerak daripada keadaan pegun dan memecut secara seragam sehingga mencapai kelajuan 20 meter per saat dalam masa 5 saat. Berapakah pecutan motosikal itu? Sekali lagi, laju awal ialah di mana motosikal itu bergerak daripada keadaan pegun. Bermaksud laju awal bagi motosikal tersebut ialah sifar. Dan laju akhirnya ialah 20 meter per saat. Maka pecutan adalah sama dengan perubahan laju bahagi masa yang diambil. Perubahan laju adalah bersamaan dengan 20 meter per saat tolak 0 meter per saat bahagi 5 saat. Dan jawapannya ialah 4 meter per saat per saat. Selepas brek ditekan, kelajuan motosikal itu semakin perlahan dengan kadar seragam sehingga berhenti dalam masa 4 saat. Berapakah pecutan motosikal itu? Di sini, laju akhir ialah sifar, iaitu apabila motor tersebut berhenti, dan laju awalnya pula ialah 20 meter per saat. Maka pecutan bagi motosikal tersebut ialah 0 ataupun sifar tolak 20 meter per saat bahagi 4 saat, iaitu masa yang diambil. Sama dengan negatif 20 meter per saat bahagi 4 saat. Dan jawapannya ialah negatif 5 meter per saat per saat. Maka nyah pecutan motosikal itu ialah 5 meter per saat per saat. Pecutan sama dengan negatif 5 meter per saat atau nyah pecutan sama dengan 5 meter per saat. Nyah pecutan ditulis tanpa tanda negatif. Unit ukuran pecutan yang biasa digunakan ialah kilometer per jam atau meter per saat. Jika unit laju dalam kilometer per jam dan unit masa dalam jam, maka unit pecutan adalah kilometer per jam. Atau jika unit laju dalam meter per saat, unit masa dalam saat, maka unit bagi pecutan ialah meter per saat per saat. Seterusnya ialah 9.2.2. Kita akan melaksanakan pengiraan yang melibatkan pecutan termasuklah penukaran unit. Baiklah, contoh yang ke-15. Tukarkan 420 meter per minit kepada unit kilometer per minit. Di sini anda perlu menukarkan unit meter kepada kilometer. Okey? Jadi kita akan tulis dulu 420 meter per minit dalam bentuk pecahan seperti ini. 420 meter per minit sama dengan 420 meter per minit bahagi minit. Setelah itu kita akan tukarkan meter kepada kilometer. 1 kilometer adalah sama dengan 1000 meter. Maka untuk menukarkan meter kepada kilometer, kita perlu bahagi dengan 1000. Maka 420 darab 1/1000 kilometer per minit bahagi minit atau
420 per 1000 kilometer per minit bahagi minit, atau di sini bahagi minit kita akan tukarkan kepada darab 1 per minit. Maka 420 bahagi 1000 pula adalah bersamaan dengan 0.42 kilometer. Okey, oleh itu 0.42 kilometer per minit darab 1 per minit, maka jawapan akhirnya ialah 0.42 kilometer per minit per minit. Bagi contoh 16 pula, Rani berbasikal selama 3/4 jam dari rumahnya ke festival kebudayaan yang diadakan di bandar dengan perubahan laju 18 km per jam. Maka di sini telah pun diberi perubahan lajunya ialah 18 km per jam dan masanya ialah 3/4 jam. 3/4 jam adalah bersamaan dengan 45 minit. Perjalanan ke festival kebudayaan mengambil masa kurang 40% berbanding dengan masa balik dengan perubahan laju yang sama iaitu 18 km per jam. Hitungkan beza pecutan antara pergi dan balik. Di sini perubahan laju pergi dan balik adalah sama iaitu 18 km per jam. Sementara masa yang diambil untuk pergi ialah 3/4 jam dan masa yang diambil ketika balik ialah 40% kurang daripada masa pergi. Baiklah, kita akan kira pecutan semasa pergi dahulu. Pecutan semasa pergi adalah bersamaan dengan perubahan laju bahagi masa yang diambil iaitu 18 km per jam bahagi 3/4 jam. Dan jawapannya ialah 24 km per jam. Kemudian sebelum kita mengira masa yang diambil semasa balik atau pulang, kita perlulah mengira dahulu masanya. Masa yang berkurang ialah 40% daripada masa pergi. Maka 40% darab 3/4 jam adalah bersamaan dengan 0.3 jam. Maka masa yang diambil semasa pulang ialah 3/4 jam atau 0.75 jam tolak 0.3 jam iaitu 0.45 jam. Seterusnya, kita akan mengira pecutan semasa pulang iaitu perubahan laju iaitu 18 km per jam bahagi dengan masa yang diambil iaitu 0.45 jam. Dan jawapannya ialah 40 km per jam. Maka, beza pecutan antara pergi dan balik ialah 40 km per jam tolak 24 km per jam. Dan jawapannya ialah 16 km per jam. Baiklah, kita teruskan dengan contoh 17. Semi memandu dengan kelajuan 70 km per jam. Dia menambah kelajuan keretanya pada 100 km per jam dalam masa 30 minit. Hitung pecutan dalam A. Kilometer per jam dan B. Kilometer per jam per saat. Di sini masanya perlu diubah ataupun perlu ditukarkan daripada minit kepada jam. Dan kemudian bagi B, kita perlu tukarkan masa tu daripada minit kepada saat. Baiklah, untuk soalan A terlebih dahulu. Perubahan laju ialah laju akhir iaitu 100 km per jam
tolak laju awal iaitu 70 km per jam adalah bersamaan dengan 30 km per jam. Maka pecutan adalah sama dengan 30 km per jam bahagi dengan masa iaitu 30 minit. Di sini 30 minit apabila ditukarkan kepada jam, 30 minit adalah bersamaan dengan 1/2 jam ataupun 0.5 jam. Maka 30 km per jam bahagi 1/2 jam adalah bersamaan dengan 60 km per jam per jam. Maka pecutannya ialah 60 km per jam per jam. Bagi soalan B, masa yang diberi ialah 30 minit. Kita perlu tukarkan 30 minit ini kepada saat. 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Maka 30 darab 60 sama dengan 1800 saat. Maka selepas itu kita akan menghitung pecutannya iaitu perubahan laju. Perubahan laju ialah 100 km per jam tolak 70 km per jam. Maka perubahan laju ialah 30 km per jam. Maka 30 km per jam bahagi masa dalam saat ialah 1800 saat. Dan jawapan akhir dalam kilometer per jam per saat ialah 0.0167 kilometer per jam per saat. Baiklah, sebelum cikgu mengundur diri, cikgu berharap agar anda semua telah mengetahui bagaimana untuk mengira pecutan dan juga nyah pecutan serta mengira pecutan dan nyah pecutan yang melibatkan penukaran unit. Sekian, terima kasih sehingga kita berjumpa lagi.